menambahkan ya nikmat-nikmat kepada kita, dan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dua perkara tuan-tuan. Setiap kali kita lafaz Alhamdulillah, perkara pertama, kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, dan orang yang bersyukur pada Allah akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, bila mana kita melafazkan Alhamdulillah, kita dibebaskan daripada menjadi orang yang kufur. Dan orang yang kufur ini ialah orang yang dibebaskan oleh Allah daripada azab Allah, ya, Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni kita teruskan lagi pengajian kita, masih lagi di bawah bicara merasai kewujudan Allah. Ada kerana hikam yang ke-16 ni, dia terdiri daripada 7 hingga 9 perbahasan, walaupun memberi maksud yang sama, supaya saya dengan tuan-tuan tidaklah sampai kepada kita menggambarkan sama ada di akal kita ataupun di hati kita Allah Ta'ala itu terhijab. Baik, malam ni pula insya-Allah kita akan sambung ke seterusnya, iaitu persoalan lagi yang dibawa dalam bentuk persoalan. Maka Imam Ibnu Athaillah Skandari yang mengatakan, dan kita berdoa wa nafa'na bi ulumihi, semoga Allah Ta'ala memberi manfaat dengan ilmu-ilmunya, wa yarfa'una bi asrarihi, dan Allah mengangkat diri kita dengan kerahsiaan yang telah diberikan ilmu oleh Allah kepadanya. Maka beliau mengatakan, kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un, bagaimanakah tergambar dalam akal atau dalam hati ayyahjubahu syai'un, bahawa Allah Ta'ala itu terdinding atau terhijab daripada sesuatu, ya, sehingga kita merasakan bahawa kita tidak nampak Allah, seolah-olah Allah itu terdinding. Wa huwa, padahal Allah Ta'ala itu az-zahir, sudah zahir, sudah ada, qabla wujudi kulli syai', ya, sebelum adanya sekalian sesuatu, ataupun sebelum adanya segala sesuatu. Kalau kita tanya alam ini dengan Allah, mana dulu ada? Ni saja tanya soalan ni tuan-tuan sekalian, ya. Kita dah tahu dah. Cumanya dia nak satu jawapan daripada kita. Mana dulu ada? Sudah tentulah Allah dulu yang ada, barulah adanya alam ini. Maka alam ini kemudian. Maka bila mana alam ini kemudian, kenapa pula tergambar pada akal dan hati kita bahawa Allah itu terdinding dengan apa yang ada? Macam kita tengok seorang anak dengan seorang ayah, ya, mana dulu anak dengan ayah? Sudah tentulah ayah dulu, baru adanya anak. Maka bila mana kita nampak, sebab tu bila mana kita jumpa orang, kadang-kadang kita tanya, ni anak siapa, ya? Sebab kita nak tahu ayah dia. Kerana ayah dia ni mesti kita tahu, ya, anak dia penting juga, tapi ayah tu lagi penting. Tiba-tiba saya tak ada ayah, sudah, ni keluar daripada mana ni? Maknanya asalnya, usul tu dari mana? Sudah tentulah yang nampak, yang lebih utamanya adalah usul, yang asal. Begitulah ibarat, ya, kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okeylah tuan-tuan sekalian, tak payah hurai panjang lah insya-Allah, ya. Cuma kalau kita belajar tentang wahwa, dia Allah az-zahir, zahir, ada, jelas, nyata, qabla wujudi kulli syai', dan adanya Allah itu tanpa permulaan, ya, sebelum adanya sesuatu yang lain. Dia ni kita dah bahas dah. Kerana adanya Allah itu ada yang dalam, sebagai Allah, kita mudah tuan-tuan, kalau kita sebut mudah gini, saya rekaskan kesemuanya begini mudah. Kalau kita belajar sifat 20, Allah itu wujud, ya, Allah itu wujud. Bagaimana wujud Allah? Wujud Allah adalah wujud yang kidam, iaitu yang tidak ada permulaan. Bagaimana wujud Allah? Wujud yang baqa, wujud yang kekal selama-lama. Bagaimana wujud Allah? Wujud yang mukhalafatuhu lil hawadis, wujudnya Allah itu tidak sama dengan benda-benda yang baharu, makhluk. Kita tanya lagi soalan, bagaimana wujud Allah? Wujud yang qiyamuhu bi nafsih, wujudnya Allah itu wujud yang berdiri dengan sendirinya, tidak perlu menumpang kepada wujud yang lain, ataupun tidak perlu kepada dia dicipta oleh yang lain. Itu qiyamuhu bi nafsih. Dan bagaimana wujud Allah? Wujud Allah adalah wujud yang wahdaniyah, wujud yang esa. Kena ada 5 ni. Boleh tuan-tuan sekalian, ya, kalau bincang bab wujud Allah mesti 5 ni.
wujud yang tidak ada permulaan, qidam, wujud yang tidak ada kesudahan, baqa, wujud yang tidak sama dengan sesuatu yang baharu, mukhalafatul lil hawadis, wujud yang Allah Taala ni wujud yang qiyamuhu bi nafsih, berdiri dengan sendiri, bukan dicipta oleh sesuatu yang lain. Wujud yang Allah ini wujud yang esa, tidak berbilang-bilang. Ni 5 perkara ni kita kena bahas tentang wujud Allah. Maka kalau kita kata wujud Allah tidak sama dengan makhluk, berarti Allah itu tidak wujud di satu tempat yang tertentu. Kerana wujudnya makhluk itu adalah wujud yang mesti ada tempat tertentu. Macam tanya, tuan dulu lahir bila ya? Kita boleh cakap lah, ya saya lahir pukul sekian. Hari apa ya? Hari sekian. Di mana ya? Kan? Saya tak ada lahir di mana-mana, Ustaz. Di hospital atau di rumah, di kampung atau di bandar. Tak ada. Saya tak lahir di mana-mana. Habis yang keluar sekarang ni tapi kalau kita kata pula Allah Ta'ala itu wujud di mana-mana, tak boleh. Kenapa di mana-mana itu tempat? Sebab tu istilah bahasa Arab kana Allah wala makan, adalah Allah Ta'ala itu wujudnya tidak berhajat kepada tempat. Saya ada bahas satu dengan ada seorang lah. Kalau cakap memang ustaz kenal sangat lah tapi tak payahlah ya, bahas. Sebab dia dulu okey, alhamdulillah ya. Wallahu alam sebab tu macam mana wallahu alam ya, jadi berubah. Akhir sekali adalah muzakarah dalam telefon lah, dalam telefon juga muzakarah, tak berdepan. Dia dalam bab ni lah, dalam bab Allah tu wujud, bagi dia kata setelah saya buat kajian ustaz, ini masalah ni ya. Dia ilmu ni ada yang boleh dibuat kajian, ada yang mesti diambil daripada guru langsung, dia tak boleh kajian. Contoh, kalau contohnya apa ustaz? Contohnya solat, boleh tak nak buat kajian tentang solat? Saya ustaz baca 2, 3, 4 kitab, saya buat kajian, rupa-rupanya yang kita solat ni ada tak cukup satu rukun. Sudah dia buat kajian kan, dia buat kajian. Dia tidak ambil daripada guru, daripada ulama. Dia buat kajian. Mungkin kitab ni ada 13 rukun, mungkin kitab ni ada 14 ya. Dah kitab ni ada kitab Syiah, ada kitab Khawarij, ada kitab Mu'tazilah. Yang tu yang akhir sekali, nama apa tu tak payah sebut lah, tuan-tuan pergi masuk. Akhir sekali dia baca Quran, katanya dia kaji Quran, sembahyang ada 3. Kan dulu penyanyi ke apa dulu, itu kajian lah tu. Maka ada ilmu boleh dikaji, ada ilmu tak boleh dibuat kajian. Salah satunya ilmu ketuhanan yang mesti diwarisi ilmunya daripada ulama ya, kepada ulama. Itulah di antara tuan-tuan sekalian ya. Jadi kita nak sebut bahawa Allah, cuma saya nak sebut sedikit, bila mana saya bahas dengan dia, sayanya bahasnya macam ni. Saya mesej kat syekh saya hantar jawapan, saya jawab bagi kat dia. Bahasa Arab saya cakap bahas bahasa Arab. Kita tak nak bahas dalam bahasa Melayu. Sebab bahasa Arab tu dia menepati makna untuk Allah. Kalau kita bahas dalam bahasa Melayu, kita pun terjemah perkataan Arab kepada Melayu, menyebabkan kita terikat dengan bahasa Melayu. Contoh tangan lah, yadun, kita nak terjemah apa pun kalau kita terjemah bahasa tangan, maka bila kita terjemah tangan, dia dah jadi terbatas kepada tangan ya. Sedangkan bahasa Melayu itu sendiri pun kalau kata tangan banyak, bukan satu maknanya ya. Contoh, kan aku tangan kan, sudah tu nak apa tu? Tak ada buah tangan ke? Nampak? Tangan juga, tapi tangan tu sendiri pun orang Inggeris lagi bahaya. Give me your hand. Bukan main-main, dia minta tangan kita lagi. Ya. Itu bahasa Melayu, itu bahasa Inggeris. Bagaimana dengan bahasa Arab yang begitu luas? Maka bahas dalam bahasa Arab. Tapi yalah, kita pun tulis dalam bahasa Arab juga. Tapi yang berat-berat, saya pun tanya syekh saya, dia siap tulis dalam bahasa Arab, kita hantar. Akhir sekali beginilah, kita nak kata Allah tidak bertempat ya, sebenarnya begitu bahasa asalnya, tapi kita boleh terjemah juga Allah itu tidak berhajat kepada tempat. Kenapa? Kerana qiyamuhu binafsih itu dengan makna yang kedua. Apa makna berdiri dengan sendiri? Qiyamuhu binafsih, ulama kata makna keduanya ialah al-ghina. Apa makna ghina? Kaya. Apa makna kaya? Tak berhajat.
Allah berhajat tak pada langit? Tak. Allah berhajat tak pada benda-benda makhluknya? Tak. Gitulah. Sebab tu dia tulis di sini wa huwa zahir qabla kulli syai'. Okey, kita baca seterusnya. Wa kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un? Bagaimanakah tergambar dalam akal dan hati kamu sesuatu, wahwa, sedangkan dialah Allah allazi azhara min kulli syai', yang lebih jelas, lebih nyata nak banding dengan segala sesuatu. Yang ni ibarat macam pokok dengan bayang-bayang yang saya sebut pada tuan-tuan sebelum daripada ini. Allah dengan sesuatu yang lain, mana lebih nyata, mana lebih jelas? Maka kita sebut macam tadilah, ibaratnya pokok dengan bayang-bayang. Tuan-tuan nampak pokok dengan bayang-bayang, mana lebih nyata, mana lebih jelas? Sudah tentulah nampak pokok. Kerana apa? Kerana pokok tu asal. Kalau tak ada pokok, tak adalah bayang-bayang. Betul ya? Jadi Allah dengan kita ni ibarat Allah lah adalah asalnya, kita ni adalah hasil ciptaan Allah. Jadi sepatutnya kita nampak Allah lebih daripada segala-gala. Alah, macam mudah ginilah tuan-tuan. Kita ni lahir daripada seorang ayah dan ibu. Pada pandangan kita, siapa yang lebih nampak di mata kita? Ibu dan ayah kita lah. Ke tuan-tuan nampak ibu dan ayah orang lain? Ni adik-adik ni. Saya ustaz. Ya, rumah ni ada saya tu baca. Rumah dia sendiri banjir. Dia duk kaluk pergi cuci rumah makwa dia. Mak dengan ayah dia bukan main lagi duk sapu lumpur. Dianya maknanya apa tu? Kalau kita tanya seorang anak yang apa tu? Wallahu a'lam tuan-tuan. Nak kata anak derhaka, tak ada. Dia nakal sikit. Dia lebih nampak rumah makwa dia nak banding rumah mak dan ayah dia yang sama-sama banjir. Sepatutnya dia clearkan dulu, dia bersihkan dulu rumah mak ayah dia pada pandangan mata dia. Bukan kata tak boleh pergi. Boleh ke pergi rumah makwa? Boleh lah kan? Tanya mak mentua lah dulu. Bakal boleh, tak ada masalah. Tapi begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Ya, sepatutnya kita nampak Allah tu pada pandangan mata atau pandangan hati kita. Itu lebih utamanya. Allah nak banding dengan makhluk. Utamakan Allah nak bandingkan utamakan makhluk. Bergantung pada Allah daripada bergantung pada makhluk. Takut pada Allah lebih takut pada makhluk. Percaya pada Allah lebih percaya pada makhluk. Tapi kita ni dah jadi lain. Itu yang jadi masalah kita sekarang ni, yang kita sedang bincang. Moga-moga kita semakin faham. Okey, selesai tuan-tuan. Baik, seterusnya. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un? Bagaimanakah tergambar dalam akal dan hati kamu syai'un, sesuatu, ya, bahawa Allah itu terhijab dengan sesuatu, wahwa, sedangkan dia al-wahid, Tuhan yang Maha Esa, laisa ma'ahu syai'un, di mana tidak ada sertanya sesuatu apa pun. Kalau kita terjemah mudah, laisa ma'ahu, tidak ada bersamanya syai'un, walaupun sesuatu perkara. Allah, dia adalah Tuhan yang tidak ada sesuatu bersama dengannya. Mana mungkin sesuatu bersama dengannya, sedangkan sesuatu itu adalah selain Allah, itu adalah makhluk. Oleh tuan-tuan sekalian, apa makna makhluk? Ma siwallah makhlukun, selain Allah makhluk. Kalau kita tanya soalan, ada tak makhluk bersama dengan Allah? Tak ada. Kenapa? Kerana makhluk tu benda baharu, Allah tu kidam. Benda baharu dengan benda yang sedia kala, minta maaf, bukan benda, kita kata sesuatu, Allah yang sedia kala, dia tak boleh duduk. Ya. Kita dengan jin pun tak boleh duduk. Padahal dua-dua makhluk kan. Tak pernah duduk dengan jin. Kan ada rasa nak duduk. Tapi boleh juga sebenarnya, ada bab lain lah tuan-tuan sekalian. Tapi ada saya tengok dalam internet tu, dia jual buku 200% baca buku dia boleh pergi alam jin. Kalau rasa nak pergi, tuan-tuan belilah. Tapi ada pernah almarhum Datuk Dr. Harundin, dia cerita kawan dia masa saya duduk mengaji rawatan dengan beliau dulu 2006 ke 2005 atau 2006 gitulah. Dia kata dia pergi rumah kawan dia, dan sebab kita tanya hukum, apa hukum berkahwin dengan jin, maka setengah ulama kata orang lelaki hukumnya harus, orang perempuan hukumnya haram. Kerana orang perempuan ni dia takut fitnah. Ya, suami tak ada, tiba-tiba mengandung contohnya. Ni bahaya, fitnah kepada dia dan pada masyarakat dia. Tapi kita orang lelaki tak ada masalah.
Harus. Maka ada kawan almarhum ni, dia cerita dia pergi rumah kawan dia kahwin, memang betul kahwin dengan jin. Ya. Maka bila mana dah siap makanan apa, buat air apa semua sekali, dia panggil lah kawan tu, suami dia tu. Maka pergilah, pergi ambil lah air. Air tu tak air teh lah, tuan-tuan, air teh, nasi apa semua sekali letak. Tapi mana isteri tak pernah jumpa, isteri tak ada, jin. Wallahu alam, tuan-tuan sekalian, ya. Tapi kalau kita kata duduk dengan jin pun pelik dah. Contoh macam tuan-tuan cuba bercakap dengan jin sekejap. Orang kata apa kat kita? Jangan cepat sangat. Tapi pelik lah. Ni pelik lah. Mana sama-sama makhluk, duduk sesuatu yang tidak sama. Dia makhluk halus, kita ni makhluk yang kita kata apa, berjisim. Walaupun dia pun ada jisim juga, tapi jisim yang halus. Itu bahas panjang lah, tuan-tuan. Baik, walau bagaimanapun dia juga pelik. Dan kalau makhluk dengan Allah itu mustahil. Sebab tu ada satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini ada hadis riwayat Imam Bukhari, hadis ni hadis sahih, kan Allah, adalah Allah, walam yakun syai'un ghairahu. Ya, adalah Allah. Kalau dia terjemah di sini, kalau walam yakun, tidak ada syai'un, sesuatu, ghairahu, selain daripadanya. Tapi kalau terjemah mudah, Allah telah ada pada masa sebelum adanya sesuatu selain Allah. Maka tidak ada sesuatu selain Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah sedia ada. Ni bahasa Arab dia, sudah kisah. Maknanya kalau kita tanya sekarang ni, kalau orang kata Allah di atas arasy, berarti arasy dengan Allah itu berserta. Sebab tu ulama dia tidak mahu terjemah dalam bahasa Melayu, takut orang salah. Contoh kita kata duduk atau bersemayam. Bila mana duduk, macam tuan-tuan duduk atas lantai, saya duduk atas kursi, saya dengan kursi ni berserta lah kan, ke terapung. Cuba tengok bawah tu, terapung ke apa? Mesti dia, kalau tuan duduk atas lantai, mesti dia sentuh dengan lantai. Jadi kalau itu istilah duduk. Jadi kalau kita terjemah duduk pada Allah Ta'ala itu, berarti Allah duduk di atas arasy, berarti Allah dengan arasy itu akan bersentuh. Maka laisa ma'ahu syai', Allah ni tak ada benda berserta dengan dia. Kenapa? Kerana selain Allah itu makhluk, maka tak boleh berserta dengan dia, tak layak. Dan tidak boleh. Boleh tuan-tuan sekalian, ya. Jadi kita ulang balik, bila mana tidak ada sesuatu berserta dengan Allah, mana mungkin Allah itu terhalang dengan sesuatu, kerana tidak ada sesuatu. Macam kita jumpa kawan kita, dia duduk atas kursi, taklah satu kursi ke, ada dua kursi ke, kita pergi-pergi, padahal tak ada. Ataupun kita kata kita pergi satu tempat tu tak ada orang lain, kawan kita saja ada, dan dia tidak duduk dengan siapa-siapa, tiba-tiba kita tak nampak dia. Masuk akal tak? Kawan kita nama Mat, anta kat mana? You kat mana? Air kat depan you lah. Tak nampak pun. Tak boleh bayang tak? Ni bukan cerita buta ni, cerita celik ni. Cerita celik tak nampak. Kecuali dia duduk dengan beberapa orang, berserta dengan dia. Ini kiasan bahasa lah, tuan-tuan. Saya yakin sangat-sangat tuan-tuan dah faham dah. Cuma buat kiasan. Ni macam ramai-ramai duduk macam ni. Tu mungkin lah. Tak nampak pun. Saya ada ni belah-belah tiang ni. Tu memang tak nampak. Tapi nampak. Ya. Kalau sesuatu dengan yang lain, tiba-tiba tak ada. Contohnya dalam surau ni, tuan seorang saja ada. Tiba-tiba saya datang, tak nampak juga. Ini apa masalah ni? Begitulah Allah Ta'ala. Ya, bagaimana terbayang dalam akal kita dan hati kita bahawa Allah itu terhijab dengan sesuatu, sedangkan tidak ada sesuatu pun selain Allah atau bersama dengan Allah. Tak ada. Cuma nampak itu dengan hati lah, tuan-tuan. Hati lah, bukan kata pandai macam ni, tak ada lah. Okey, ada satu lagi yang terakhir. Kemudian kita masuk yang lain tu tak payah baca lah. Yang terakhir ni, tuan-tuan sekalian, kaifa yatasawwar an yahjubahu syai'un, bagaimanakah bertapa bergambar pada pemikiran kamu dan hati kamu sesuatu Allah itu terhijab dengan sesuatu, wahwa sedangkan Allah itu aqrab ilaika, yang paling dekat denganmu, min kulli syai'in, nak banding dengan segala sesuatu. Tuan-tuan, kalau kita tanya siapa yang paling dekat dengan kita, maka jawapannya adalah Allah. Kadang-kadang ialah siapa tu kita kata termasuk Allah lah. Nanti jawab pula, yang paling dekat dengan saya ustaz, isteri saya lah. Betul. Yang paling dekat dengan saya jiran sebelah rumah lah, betul. Tapi kalau nak banding yang paling dekat, diguna dalam keadaan isim tafdil, aqrab, yang paling dekat.
Isteri dekat juga, anak-anak dekat juga, jiran sebelah rumah dekat juga. Tapi yang paling dekat dengan kita, maka Imam Ibn Athaillah Skandari mengajar kita bahawa yang paling dekat dengan kita adalah Allah. Allah yang paling dekat dengan kita. Dalil banyaklah tuan-tuan. Dalil, kalau kita tanya satu dalil itu, wahwa ma'akum ainama kuntum, dia bersama dengan kamu walau di mana kamu berada. Yang dalil dalam ni dibawa dalam surah Qaf ayat 16. Ya, walaqad khalaqnal insan, dan sesungguhnya kami telah mencipta manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui, ma tuwaswisu bihi nafsuh, yang dibisikkan oleh hatinya. Dekatnya Allah Ta'ala dengan kita ni, sehingga bisikan yang ada dalam hati kita pun na'lam, kami tahu, kata Allah. Isteri kita tu, walaupun dia dekat dengan kita, kita dekat dengan dia, kita duk cakap dalam hati, dia tak tahu tak? Setakat ni macam mana setakat ni? Kalau tahu memang wali dia, tuan-tuan, jangan buat apa-apa lah. Memang wali. Tapi saya pernah cerita kepada tuan, ada seorang makcik ni, syekh saya cerita, seorang makcik ni, selingan sikit-sikit tuan-tuan, ada seorang makcik, dia jumpa syekh, dia kata, syekh saya dulu masa lidu benar, dia salah seorang ahli jawatankuasa fatwa, aku nak tanya kamu, boleh tak aku nak minta cerai, dia kata. Makcik umur 70 lebih kurang, nak minta cerai. Syekh saya tanya, boleh cerita sikit kenapa nak minta cerai? Dia kata, suami umur apa? Suami boleh bukan 74, 75 gitu. Suami umur gitu. Kenapa minta cerai? Dia kata, sepanjang aku duduk dengan suami aku ni, ya, satu benda baik pun dia tak buat kat aku. Makcik tu cakap. Dah berapa lama kahwin? Adalah dalam 40-45 tahun. Satu benda baik pun suami dia tak buat kat dia. Jadi dia dah tak tahan, maka dia nak minta cerai. Syekh kata, boleh aku cakap dua perkara pada kamu. Dia kata, perkara pertama, aku rasa makcik ni, dia kata, makcik ni pembohong. Ataupun perkara kedua, makcik ni wali. Dia kata, kenapa? Wah, ni cerita wali ni, ni cerita wali. Jangan main-main, orang rumah kita wali, tuan-tuan, dia tahu. Betul. Jangan. Betul ke puan? Betul ya? Tengok. Dia tahu, tuan-tuan. Sebab tu telefon tu tak payahlah letak password, dia tahu. Tak adalah, ni selingan sikit lah ya. Jadi makcik ni wali. Kenapa Syekh kata saya begitu? Dia kata, ada anak, kahwin dengan pakcik tu, ada anak tak? Ada. Habis kata tak ada langsung kebaikan. Kalau langsung tak ada kebaikan, seorang anak pun tak akan boleh lahir. Anak ni benda yang kebaikan, anugerah yang paling bernilai. Tak kata. Ataupun makcik wali. Wali pula macam mana? Hanya wali sahaja boleh duduk. Ya, seorang isteri yang bertaraf wali boleh duduk dengan suami 40 tahun, 45 tahun, satu benda pun suami tak buat baik. Ini memang penyabar wali lah ni. Lepas tu dia tanya Syekh saya. Dia kata, habis Syekh macam mana? Aku nak minta cerai. Syekh kata, tak payahlah. Pakcik tu dah umur berapa? 74, 75. Kalau pakcik boleh sabar 45 tahun, sabarlah 2-3 tahun lagi, tak ada lah tu. Cakap macam tu. Sekarang tak jadi bercerai tu. Tak jadi bercerai. Dah 45 tahun boleh sabarlah 2-3 tahun. Dah 74 kan? 2-3 tahun 76 matilah tu. Gitu ya, habis selesai. Nak bagi tahunya orang perempuan ni wali. Amin. Wali. Tapi kalau kita baca ayat Quran, kita ni semua wali Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali kepada orang-orang beriman. Okey, tuan-tuan tu sedikitlah. Jadi kita nak bagi tahu bahawa isteri kita tu yang serapat mana dengan kita, kita rapat dengan dia. Kadang-kadang bisikan hati dia kita tak tahu. Ya. Kita tak tahu, tuan-tuan sekalian. Rupa-rupanya dia nak barang kemah lama dah, kita tak beli lagi. Kita pun beli kat dia, baru dia cakap, oi lama dah nak. Tengok. Tapi kita tak perasan dalam hati dia. Betul tuan-tuan? Tapi Allah na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kamu. Dekatnya Allah dengan kita. Kemudian Allah isytiharkan, wa nahnu, kami, akrabu, lebih dekat, ilaihi, kepadanya, kepada manusia, min hablil warid, nak dibandingkan dengan urat lehernya sendiri. Ni ayat ni dah selalu kita dah sebut lah. Ya, benda yang paling dekat dengan kita, tuan-tuan, dia ada satu kaedah. Kalau tuan-tuan nak tahu benda tu paling dekat dengan tuan-tuan, dia tak nampak. Kalau benda tu selagi mana nampak, dia tak dekat.
Benda tu nak tahu dekat tak dekat apabila dia sudah tak nampak. Itu dekat. Pelik juga ya. Tuan nampak leher tuan? Tapi sebelum ni dah tanya dah soalan. Tuan nampak tak leher tuan? Dalam banyak-banyak anggota yang paling dekat dengan tuan leher ke? Ke ada ke apa? Hati ustaz. Nampak hati. Tuan nampak tak hati tuan? Tuan tak pernah nampak tak hati tuan? Tapi kalau kita tanya soalan tadi, tuan nampak tak leher? Ni adik-adik ni, nampak tak leher? Ada leher tak? Tanya soal mana boleh soal, kalau tak ada leher mati dah saya ada. Tapi kenapa tak nampak? Ini kaedah dia tuan-tuan. Wallahu a'lam. Sebab tu Allah Ta'ala kita tak nampak. Kerana dia paling dekat dengan kita. Ya. Maka sebab tu ada setengah ulama minta maaf, ni kiasan ya, kadang-kadang susah sekarang ni kita nak bincang benda-benda macam ni di apa live ustaz ya. Kadang-kadang susah juga. Ya, sebab tu kadang-kadang ulama-ulama sufi ni dia nak bagi tahu kat kita apa yang mereka rasa, tapi takut terfitnah. Terfitnah. Akhir sekali dia buat kiasan bahasa. Ya. Menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau kita nak cari Allah, kita tak perlu cari di mana-mana, kerana Allah itu di hati kita. Ini bahasa payah juga. Apa dia? Dalam bentuk iman kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah. Di mana iman? Iman itu apa? Iman itu kepercayaan, keyakinan akan wujudnya Allah. Di mana? Di sini. Dalam diri kita. Tapi susahlah kita nak bicara begitu. Tapi jangan pula fahaman yang kita kata tadi, wahdatul wujud. Seolah-olah kita dengan Allah satu wujud. Tidak. Tu cuma ulama menterjemah apa makna wahdatul wujud yang faham dengan faham yang benar. Ya, kerana di luar sana tuan-tuan, dia sebenarnya kita tak tahu macam mana apa beza. Kalau saya duduk mengaji dengan syekh saya ni, kalau kita tanya macam mana apa beza dunia akhirat. Dunia akhirat ni sebenarnya tak ada beza. Ni minta maaf ni tuan-tuan sekalian ya. Contoh, dia bawa contoh. Duit RM10. Duit RM10 ni dia boleh jadi dunia, dia boleh jadi akhirat. Jadi apa beza duit RM10 ni? Contoh, duit RM10 ni dia boleh jadi dunia kalau kita keluar, contohnya pergi beli nombor. Tahu nombor ya? Nombor ekor. Jadi RM10 tu jadi dunia. Tapi duit RM10 yang sama di tangan kita tadi, datang masjid, masuk dalam tabung, maka duit tadi akhirat. Sudah. Mana dunia, mana akhirat? Mana tuan-tuan? Tak apalah, tak jawab saja, tak ada, saya bukan suruh tuan-tuan jawab, tapi mana dunia? Gitulah keadaan sebenarnya. Okeylah tuan-tuan sekalian ya. Okey. Masa okey lagi? Kalau itu kita baca tajuk lain. Sempat lagi insya-Allah ya. Tajuk ni taklah panjang sangat perbahasan dia. Tapi dia memberi satu dipanggil panduan hidup kepada kita agar kita tidaklah terlalu banyak sangat stres. Ni. Baik. Dia tulis tajuknya ialah, tapi tajuk ni agak ni sikitlah. Kalau tak apalah saya baca di sinilah je tajuk dia, tapi kalau tajuk mudahnya ialah beradab dengan ketentuan Allah. Kena ada adab dengan ketentuan Allah. Baik, saya baca begini tuan-tuan. Di mana Al-Imam Ibn Athaillah Skandari mengatakan, ya wa nafa'na bi ulumihi wa yarfa'una bi asrarihi, ma taraka minal jahli syai'an. Kalau kita terjemah literal bahasanya, ma taraka minal jahli, tidak meninggalkan daripada kejahilan walaupun sedikit pun. Maknanya ada orang ni tuan-tuan, dia hidup atas muka dunia, dia berjalan dengan sebuah kejahilan. Sepatutnya kita ni berjalan hidup atas muka dunia, yang jahil-jahil tu, yang jahil lah, tinggalkanlah benda-benda perkara tu, berjalan kepada ilmu. Jangan duk pergi mana-mana duk bawa jahil. Boleh ya? Jahil itu bahasa Arab, tapi bahasa Melayunya bahasa Melayu dia tulis di sinilah. Bahasa Melayunya apa saya? Bodoh lah kan. Tapi buku saya ni dia tulis tolul. Itu saya tak nak baca, tapi baca juga tuan-tuan sekalian. Tapi buku ni dia kata jangan tolul. Bercakap nampak jahil, buat apa satu benda nampak jahil, bertindak nampak jahil. Ni sikit pun, kalau ia pun bercakap biar nampak cerdik lah sikit, walaupun bertindak nampak bodoh kan. Ya ke macam mana? Ni ma taraka minal jahli syai'an. Dia ni tak tinggal sikit pun jahil.
Pergi mana-mana duk bawa bodoh lah. Ini bahasa itulah tuan-tuan sekalian. Siapa dia? Man arada, iaitu orang yang, kalau kita tanya siapa ni yang duk bawa ke mana-mana kebodohan ni, iaitu seorang yang arada, dia berkehendak ayyuh disa fil waqti, dia berkehendak berlakunya sesuatu pada satu-satu waktu, satu-satu masa, ghaira ma azharahu Allah fihi, selain daripada apa yang Allah nak, ya, selain daripada apa yang Allah nak berlaku benda tersebut. Dengan kata lainnya tuan-tuan sekalian, contohlah, minta maaf kita kata, ya, kita ucap takziah, ya, sungguh-sungguh, dan semoga Allah Ta'ala bagi kesabaran, Allah memudahkan, ya, sahabat-sahabat kita yang masa banjir. Saya pun kena juga, tapi kena dekat ladang tu. Habislah tuan-tuan, parah ni. Dalam ladang tu parah ni. Tak apa, biarlah. Tapi cuma kita nak bagi tahu baiklah. Hari apa dia berlaku? Hari Jumaat, Sabtu, Ahad, begitulah tuan-tuan sekalian. Baik. Benda tu berlaku kenapa? Kerana ketentuan Allah. Bila? Sejak azali. Orang Pulau Indah kata 50 tahun, 60 tahun tak pernah berlaku, Ustaz. Tak pernah berlaku. Saya pula pada hari Jumaat tu, tuan-tuan sekalian, pukul 4.30, pukul 5, macam ni lah. Boleh pijak pasir apa semua sekali. Pukul 7.30 dah tinggi ni. Tak tahu, satu kali saya ingat kan tempat saya je. Saya pun tunggu atas surau tinggi sikit. Ya, tinggi sikit. Saya kata tak boleh ni, kena keluar ni. Tapi semasa saya keluar tu parah pinggang tu lagi. Yang saya pergi yang besok hari tu baru pergi tinggi ni. Ya, keluar, saya ingat ke tempat saya saja. Rupa-rupanya semua kampung kat situ dah habis dah tenggelam. Tenggelam parah-parah lah, parah-parah, tidak tenggelam habis lagi. Jadi hari apa berlaku? Petang Jumaat, masanya baik. Tajuk ni tajuk bagaimana? Maka kita dianggap seorang yang bodoh atau jahil bahasa Arab kalau kita nak sesuatu pada hari Jumaat itu atau Sabtu itu tak berlaku banjir, sedangkan benda itu telah berada dalam ketentuan dan kehendak Allah. Boleh ya? Ni matan dia, teks dia. Atau dengan kata lain, saya tanya begini tuan-tuan sekalian, saya tanya soalan, ya, tapi saya belajar dulu, ada satu contoh, ada rumah, ya, sebuah keluarga, ada jalan raya, ada kedai. Biasanya anak ni pagi-pagi dia nak pergi ke kedai lah, nak beli coklat ke nak beli apa, mak dia bawa. Satu hari mak dia sibuk, ayah dia bawa. Ya, ayah dia bawa, mak dia selalunya dia pergi dalam pukul 7.30, balik-balik hantar anak tu bawa. Ayah dia lewat sikit lah sebab banyak kerja, dia pergi pukul 10 tu laluan dah agak, kita kata itulah, sibuk lah. Baik, kemudian bawa anak dia ke kedai, anak dia dah beli coklat ke, beli aiskrim ke, dia duduk tengah bayar, anak dia keluar, kereta datang, bom, kena langgar. Nak salahkan siapa? Nak salahkan mak dia sebab tak bawa. Selalunya mak dia bawa selamat, sebab mak dia bawa pukul 7.30. Ke nak salahkan ayah dia sebab bawa pukul 10? Ataupun nak salahkan sebab dia beli rumah sebelah jalan, sepatutnya dia beli rumah sebelah ni, belah kedai tu, duduk betul-betul belah kedai. Ataupun nak salahkan tuang kedai sebab buat sebelah tu, baiklah buat sebelah rumah kawan ni. Ataupun nak salah kerajaan sebab buat jalan raya kat situ. Atau nak salah kereta tu sebab lalu hari tu. Nak salah siapa? Itu banyak ni. Tapi kita tanya soalan, salah ayah dia sebab dia keluar pukul 10, begitu? Kalau saya keluar pukul 9.30 tak kena. Tak. Memang pukul 10 tu Allah dah tetapkan gitu. Jadi tak cerdiklah kita kalau kita duk bincang-bincang pening kita, tak apalah. Benda dah berlaku, kita bawakanlah ke hospital. Lagipun sikit aja. Ya, sikit aja, langgar sikit aja. Kalau kita nak pening-pening, kalau aku keluar pukul 9.59 tak kena. Sudah tuan-tuan sekalian. Okey, kesimpulan. Dia mudah aja tuan-tuan, habis dah ni kesimpulannya ialah dalam perjalanan hidup kita ni dia ada 4 hukum. Saya pernah cakap pada tuan-tuan, apa makna hukum? Ketetapan dalam kehidupan.
Yang kalau kita nafi ketetapan ini agak kurang cerdik kita lah tuan-tuan. Pertama, hukum syariat. Apa makna hukum? Suatu ketetapan. Sebab tu dia panggil hakim, yang menjatuhkan hukum, menjatuhkan suatu ketetapan, keputusan. Ada Allah Ta'ala ni, dia telah buat keputusan kepada kita, dan Allah itu maha bijak nak banding dengan kita. Jadi kalau kita nak keputusan lain, kita tak bijak. Itu maksud dia. Pertama, hukum syarak, hukum syariat. Allah kata haram, kita kena kata haram. Yang kedua, hukum akal. Tahu kan? Akal ni akan berfikir satu campur satu mesti dua. Kita duk kira duit aku tadi RM1 campur RM1, sepatutnya jadi 5. Sudahlah tuan-tuan. Ini memang tak cerdik sangat lah ni kan. Kenapa bang? Isteri tanya, kenapa bang? Termenung je. Tak tahu dah, tadi saya kira duit saya 10 campur 10, dia sepatutnya 30, tapi dia jadi 20. Sudahlah, ini hukum akal ni tuan-tuan sekalian. Ni memang tak cerdik lah orang ni. Yang ketiga, hukum adat. Hukum adat. Adat ni benda-benda yang biasa. Ya, kalau kita ambil air, kita tuang kat tisu ni, basah lah kan. Nanti terkejut pula, kenapa pula basah ni? Sudah. Ambil api, bakar kertas, terkejut tu, stres dia, kenapa terbakar? Itu hukum adat. Memang tak boleh dah. Yang keempat yang ni, hukum waktu. Hukum waktu. Hidup ni, kalau kita berada pada waktu pagi, jangan mimpi untuk waktu petang. Memang pagi, laluilah pagi itu dengan sarapan. Jangan kita ni cakap kat isteri, kenapa kita kata kenapa you termenung ni? Sebab I nak makan petang ni. Nak makan petang, macam mana kita duduk pagi? Itu masa yang mesti kita lalui. Sebagaimana malam dengan siang, ya? Ke tak puas hati malam ni, nak siang juga. Boleh tuan-tuan. Jadi apa maknanya? Orang itu akan begitu sekali dikira orang yang beradab kepada Allah, maka dia ikut ketentuan masa yang telah Allah tentukan untuk hidup dia. Kalau masa sakit, sakitlah. Nak buat macam mana? Tunggulah sehat. Kerana ada waktu dia akan sehat. Boleh ya? Ini senang belajar. 5 minit selesai tuan-tuan sekalian. Untuk bulan depan kita terus yang lain. Dia sebenarnya bukan susah sangat pun. Kalau kita ada guru, mudahlah tuan-tuan. Saya ni saya boleh cerita sebab saya belajar dengan guru saya. Dia hurai 5 minit. 5 minit ajalah kita hurai. Terus kata, okey, selesai. Setakat tu dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi sajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.